persediaan pasukan itu sendiri. Maknanya ke Padang tu masih lagi membawa konsep friendly. Maknanya katakan saya letakkan game pukul 3 petang, pukul 2.50 baru sampai. Padahal kita nak cuba terapkan apa yang dipraktikkan di Liga M3 di mana ada countdown to kick off, tapi dalam skala yang lebih kecil. Okay, boleh tak kongsi dengan kami macam mana so far penganjuran Liga M5 di kawasan-kawasan yang telah menerimanya dan macam mana sambutannya? Okey, untuk tahun 2022 ialah musim baru bermula bola kita balik semula kan. Ada yang boleh menerima secara baik, ada menerima secara baik, ada masih lagi bersifat liga apa benda ni kan, liga baru ni semua. Tapi alhamdulillah daripada 4 liga M5 yang saya buat pada tahun lepas, boleh katakan 90%, 95% lah. Maknanya nampak apa effort yang AFL cuba sampaikan. Cuma saya membawakan kepada tempat-tempat ni lah di atas kekurangan yang ada di State FA. Kita pun tak blame State FA sebab State FA yang bagi endorsement pada kami. Cuma kita membantu State FA tu menghadirkan liga ni sebab kita tahu diorang ni mungkin kekurangan tenaga kan, tenaga kurang wang ringgit semua, dan kita hadir cuba bantu. Sama-sama kita bantu juga AFL sebab kita nampak AFL ni ada misi dan visi dia kan. So mungkin saya salah seorang lah yang membawa misi dan visi lah ke. Okay, secara ringkas mungkin apa cabaran bila anjurkan liga di peringkat komuniti ni? Satu, apa yang saya nampak daripada observation saya pada tahun lepas, persediaan pasukan itu sendiri. Maknanya ke Padang tu masih lagi membawa konsep friendly. Maknanya katakan saya letakkan game pukul 3 petang, pukul 2.50 baru sampai. Padahal kita nak cuba terapkan apa yang dipraktikkan di Liga M3 di mana ada countdown to kick off, tapi dalam skala yang lebih kecil. Maknanya sejam sebelum perlawanan kita kena hadir pasukan, kena hadir ke venue, ada waktu warming up, ada waktu marching, ada lagu negaraku semua. And then persediaan pakaian tu sendiri, maknanya masih lagi ambil benda yang senang lah. Maknanya seluar hitam, stocking hitam, seluar hitam, stocking hitam. Di sini kami ni dengan Coach Poji kita mendidik pasukan-pasukan ni. Di sinilah kita nak belajar untuk naik. Maknanya keperluan asas pengurusan pasukan tu. Bukan kita sekadar buat liga just kata for the sake of nak buat liga, tapi dalam masa sama kita salurkan apa yang sepatutnya diorang buat untuk move forward lah. Saja. Mungkin Coach boleh share sikit dari segi talent-talent yang boleh ditemui dari bola sepak komuniti. Adakah petanda yang baik untuk masa depan bola sepak kita? Okey, macam mana yang kita dengar tadi daripada kita punya pengurusi AFL, Datuk Ira mention berkaitan dengan talent, macam mana kita nak mencungkil talent. Dan di sini macam Coach Johan mention, bukan setakat kita nak menguruskan tim, kita menguruskan ke semua department, coaching staff, time management, dengan pengurusan bola sepak itu sendiri. Dan ini cabaran-cabaran yang kita kena harus terima. Dan di mana pengorbanan itu berlaku daripada setiap pasukan, daripada pelusuk-pelusuk kampung yang kita harus pergi dan kita educate. Ini yang kita punya objektif utama sekali dari semua aspek dalam bola sepak yang perlu diorang tahu. Sebab sekarang ni kita banyak berkata-kata dalam sekarang ni zaman-zaman viral bercakap itu dan ini. Jadi kita akan ketengahkan semua aspek tentang pengadilan, tentang pengurusan tim itu secara langsung macam mana kita dah mention daripada awal, dan juga dengan prospek-prospek players, coaches yang kita nampak ada bakat tapi tak dapat diketengahkan, dan kita akan mencari sampai ke pendalaman yang sejauh-jauhnya lah, insyaAllah di Kelantan. So hari ini Kelantan dia jadi persatuan state yang pertama untuk terlibat dari segi penganjuran M5. Apa harapan Tuan untuk selepas ni state-state lain untuk bekerjasama juga? Okey, untuk pengetahuan semua, saya dah menjalin, dah ke Perlis sebenarnya. Saya dah ke Perlis, saya dah ke Manjung, dan saya dah menghantar permohonan untuk sampai ke Labuan. Okey, kenapa saya begitu excited nak ke Perlis, ke Manjung ni semua, padahal liga ni pun sebenarnya tak menganjurkan liga sendiri, tak mendatangkan apa-apa keuntungan pun. Cuma saya dalam konteks saya ni sebagai seorang jurulatih, maknanya Coach Poji pun seorang jurulatih,
kita ambil liga ni sebagai satu tempat di mana kita boleh mendidik pasukan. Itu tujuan dan utama misi syarikat saya. Kita nak mendidik melalui sukan. Maknanya sukan bersepak lah. Di mana tim-tim ni kurang ambil peduli kan. Saya tak nak cakap pasal coaching sebab benda tu hak pada jurulatih masing-masing. Kami lebih berminat untuk coaching pasukan tu sendiri. Macam di Kelantan ni, insyaAllah kita akan ada 16 pengurus pasukan dan kami akan coach pengurus pasukan ni bagaimana untuk memajukan pasukan anda, apa yang diperlukan untuk bermain bola sepak kan. Maknanya konteks bermain bola sepak tu apa yang diperlukan, bukan sekadar boleh main bola sepak tapi benda-benda side side dia yang penting seperti financial, pemain, management team, venue, and then seperti travelling dan segala-galanya lah. Itu yang kita nampak sekarang ni. Maknanya bukan kata kelemahan tapi kekurangan yang ada pada pasukan-pasukan ni. Bila kita naik, bila kita nampak sekarang ni tim-tim yang ada lah di liga atas ni, kekurangan ini kita nampak. Maknanya mungkin diorang ni kurang pendedahan daripada awal dan sampai satu peringkat liga tu diorang dah stop kat situ dah. Diorang tak boleh nak move forward sebab mungkin kekurangan benda ni lah. Tu kita nak mendedahkan diorang ni supaya well prepared, be prepared sebab liga kita ni makin lama makin mencabar dan penggunaan wang ringgit tu lagi banyak in future kan. Bukan lagi setakat pergi padang boleh buat RM10, tak boleh dah sekarang. So benda macam ni kita nak terapkan pada pasukan supaya diorang ni aware lah kan. Selain daripada mendidik mereka dari aspek bola sepak macam yang tuan cakap tadi, ada tak usaha ni sebenarnya membuka mata mereka untuk melihat pada side business juga? Mungkin bila ada M5 diorang start jual jersey mereka, buka untuk maybe tiket ke apa. Okey, apa yang saya nampak pada tahun lepas, mereka ni teruja untuk letak patch M5, patch AFL Proud kan. Mereka dah berjaya melangkah ke satu liga yang diiktiraf oleh FAM lah. So nampak dah macam di Sarawak contohnya, macam final hari tu boleh katakan separuh daripada stadium tu makan jersey pasukan. Walaupun pasukan tu pasukan amatur kan, tapi mereka dah start cari fund untuk mara ke M4 zone Borneo nantilah. Begitu juga di Negeri Sembilan tahun lepas nampak walaupun kelompok hanya kelompok mereka sendiri, tapi usaha tu dah ada. Usaha tu dah ada untuk design jersey yang menarik. Maknanya boleh bawa ke shopping mall kan dengan patch M5. So dari situ mereka bangga kan. Mereka ada setengah-setengah tim ni bangga bila ada logo M5 tu. Mereka dah ada satu tangga di atas lah. Bukanlah bisnes juga ada proses bisnes. Maknanya bila tim-tim ini itulah saya tekankan kepada pasukan-pasukan ni keperluan mereka untuk berdaftar. Bila mereka berdaftar, memudahkan urusan mereka untuk menjadi penaja. Sebab kita lagi sekarang ni kita dah tak boleh mencari penaja untuk menyalurkan tajaan tu dalam personal account kan. And then saya encourage mereka, even saya menyediakan mana peluang dan ruang untuk kami ni membantu diorang untuk mendaftarkan pasukan. Kita explain kenapa perlu daftar, sebab penajaan perlu masuk ke dalam akaun kelab semua kan. Situ mereka boleh berjana pendapatan lah. Okey, coach, soalan terakhir saya, apa harapan coach untuk melihat perkembangan bola sepak peringkat komuniti M5, M4? Yang penting sekali Harimau Melaya bawa kita punya vibe ni bersama-sama ke liga komuniti. Kalau kita tengok Harimau Melaya punya pengaruh yang kuat. Jadi saya sebenarnya tertarik dengan liga-liga komuniti kita ni sebab apa, kita dapat mencungkil bakat, mencungkil bintang-bintang yang kita kadang abaikan. Makna platform tu agak terhad. Kalau kita dengar di Europe, dia ada sampai sehingga ke Division 7. Inilah baru mulanya. Sekarang ni M5 ni lebih kurang dalam Division 4. Sebab apa, kita ada Super League, kita ada M3, second tier, dan M4 dan M5. Di sinilah kita nak memulakan perjalanan kita. Sebab bola sepak ni dah jauh ke depan, tapi kita masih stagnan. Tak dinafikan Super League kita pun dah semakin baik, pemain kita pun dah semakin bagus. Di sinilah kita harus membagi tapak, membagi ruang, membagi peluang kepada pemain-pemain muda yang kita akan jumpa.
dan dapat mengasah bakat, termasuk yang saya mention tu, iaitu jurulatih yang mungkin berkaliber, management yang mungkin yang berbakat untuk menjadi seorang pengurus yang bagus. Sebab apa, dia tahu dari segi aspek bisnes dan sebagainya. Sebab tu yang Joanna mention tadi, kita harus bagi peluang untuk dia mendaftarkan pasukan, tidak lagi pertubuhan yang tidak didaftarkan, pertubuhan haram kan. Jadi di sini dia akan belajar untuk mencari penaja dan sebagainya. Itu dari aspek pengurusan. Aspek teknikalnya, ini yang tadi yang kita cerita, pemain-pemain itu dapat dikenal pastikan dari peringkat awal lagi, dan dia mendapat asuhan mungkin lebih tepat. Jadi mungkin satu platform, kalau kita ambil local league ni ataupun liga komuniti kita ni, sebagai platform, sebagai ruang untuk scouters datang cari players. Dan dia mungkin Kelantan Football League akan menjadi medan untuk setiap scouters datang untuk mencari pemain-pemain baru untuk diterapkan kepada yang sekarang ada Liga Simpanan. Dan kita tak nafikan ada 2 pasukan FC di Kelantan, iaitu TRW FC dengan Kelantan United. Ini boleh menjadi peluang kepada pengurusan mereka untuk bekerjasama dengan kafal lebih rapat. Bagaimana yang assume maksud tadi agak terjauh kerana ada mungkin isu sampingan yang kita tak dapat nak describe dalam konteks kita. Jadi di sini kita membantu. Itu yang saya seronok sangat, kita dapat pergi jauh ke pendalaman, cari, congkil, bawa keluar. Macam mana di Europe kita tengok pemain-pemain di France, bukan nama France pun, pemain-pemain di Belgium ramai bukan datang daripada Belgium pun kalau ikut dalam sekarang ni. Begitu juga di macam pemain-pemain di Morocco yang baru ni kita nampak, semua pemain tu berhijrah keluar dan comeback sebagai seorang citizen. Itu yang kita nak cuba congkil keluar.